Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada yang sudah pun berada bersama dengan Abang Abu, insyaAllah dalam puasa kewangan, topik yang ke-15, hari yang ke-15. Topiknya, tak cukup ke atau tamak? Itu topik yang kita akan bincangkan nanti dalam puasa kewangan. Seperti biasa setiap hari 9 pagi hinggalah ke 10 pagi, insyaAllah kita akan bersembang, bercerita, berkongsi, bagi tip, kita dengar pendapat, kita jawab soalan. Banyak benda-benda yang kita lakukan setiap hari di Ramadan ini supaya kita bukan hanya berpuasa kewangan semata-mata untuk nak mengurangkan belanja, tapi nak memantapkan kewangan kita, memantapkan paksi-paksi, the foundation of financial, supaya kita boleh menjadikan diri kita ni berjaya dalam kewangan dengan cara yang betul. Itu sebenarnya tujuan Abang Abu mengadakan program yang telah pun diinfakkan di bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan semua orang yang dapat mengikuti program ni dapat manfaatnya. Mudah-mudahan Allah akan permudahkan urusan untuk kita memahami segala konten-konten yang Abang Abu bagi dalam program ni, insya-Allah. Alright, jadi apa kata kita mulakan dengan istighfar kita, astaghfirullahalazim. Sambil tu kita pun tekan share kepada member-member kita, adik-beradik kita, nak-nak adik-beradik Abang Abu yang memang saya suruh dia orang datang untuk dengar setiap hari, kerana ilmu ini adalah ilmu yang saya rasa sangat best, sebab ianya tercipta daripada satu ilham yang saya duduk apa saya nak buat dekat bilik kuarantin setelah saya balik daripada Malaysia, untuk kuarantin selama 14 hari. Jadi dalam masa 3 hari tu kita ada puasa ni akan bermula. Jadi saya fikir apa yang aku nak buat. Jadi saya pun dapat satu idea untuk buat program puasa kewangan, tapi matlamatnya adalah untuk memantapkan, menjadikan kita punya kewangan ni luar biasa, insya-Allah. Jadi itulah sebenarnya program yang sedang anda saksikan, sedang anda ikuti selama lebih kurang 15 hari sudah. Hari ini adalah hari yang ke-15. Pastinya banyak perkara yang telah pun kita kongsikan, telah pun kita mula amalkan, sudah praktikan, dan yang bestnya ada yang sudah pun membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka terperanjat dengan hasil-hasilnya. Alright, alhamdulillah. Dan hari ini Abang Abu nak mulakan dengan tanya soalan anda ni dekat mana, daripada kawasan mana, di area mana, dan macam mana cuaca di kawasan anda. Dan terus tekan love banyak-banyak seperti yang saya suka. Alhamdulillah, saya sangat teruja bila melihat orang tekan love. Sambil tekan love tu, apa kata kita buat baik? Kita cari sedikit pahala dengan astaghfirullahalazim, tekan love, ataupun kita boleh juga alhamdulillah. Dan bagi yang bukan beragama Islam, yang adik-adik yang bukan beragama Islam, belum beragama Islam lagi, kita boleh juga aku kaya, aku hebat, aku macho, aku handsome. Apa saja yang awak rasa positif awak nak bagi tahu, just buat saja benda tu, pastinya akan memberikan anda sesuatu yang luar biasa, insya-Allah. Alright, seperti kita nak okey, ini pertama Lina Jilani, sebab dia muncul sebagai orang yang pertama, maka saya nak bagikan dia satu tepukan. Okey, itu satu tepukan yang luar biasa sangat. Okey, so alhamdulillah. Okey, kepada Lina Jenny yang datang pada pagi ini. Apa khabar Lina, dan bagaimana suasana ataupun keadaan di tempat awak? Sabar cerah Abang Andy, lama sangat Abang Andy ni, dia bercuti lama sangat. Alright, dan Abang Andy, apa khabar Abang Andy, dan bulan puasa macam mana di Sabah? Okey, bagaimana dengan solat dan solat tarawih macam mana? Di Singapura dia sedikit unik dalam kita punya solat dan sebagainya. Kita perlu membuat satu, kata orang tu, tempahan, ataupun kita perlu register dulu dengan menggunakan apps dan juga menggunakan laman MUIS. Kita kena setiap prayers, setiap solat, walaupun solat harian, solat Jumaat, solat Ramadan ni, Isyak dan Ramadan disatukan. Jadi kita kena pilih dan kita kena register, dan kalau kita dapat, alhamdulillah kita boleh pergi. Dan biasanya untuk solat Jumaat tu tak dibenarkan untuk kita berterusan selama 3 minggu. Kita perlu pilih salah satu dan kita boleh dapat benda tu. Jadi banyak SOP yang telah pun disediakan oleh pihak kerajaan Singapura untuk memastikan pandemik yang
begitu teruk di seluruh dunia ni boleh diperbaiki. Alright. Dan Abang Abu Alhamdulillah kejap lagi untuk hari ini, dan solat harian tu kita boleh sentiasa register, dan kalau ada tempat pasti boleh. Dan Abang Abu dah register untuk solat Zuhur, solat Asar, Maghrib terpaksa kita kat rumah bersama dengan family. Lepas tu insya-Allah Isyak dan Tarawih juga perlu dibookingkan. Tapi hari ni Abang Abu mula dengan 2 booking saja, iaitu solat Zuhur dan juga solat Asar insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah berkatilah kita punya itu cara di Singapura. Okey, cara di Malaysia macam mana? Cara di Malaysia bukan macam abang tak tahu, abang pun duduk Kuala Lumpur dan sebagainya, tapi keadaan sekarang mungkin berbeza di setiap daerah dan juga setiap negeri. Macam dulu Selangor, masa saya Selangor tu ada sekali tu saya memang hari Jumaat tu ada satu kematian di Damansara Selangor lah, dia memang kawasan Selangor. Jadi saya pergi awal sebab dia punya pengemubian dia ataupun solat jenazah dia lepas Jumaat. Jadi saya pun dah pergi awal sikit. Saya ingat dia lah nak solat Jumaat, tapi didapati kat situ memang dia orang tak bagi. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah saya terus jalan dan macam seolah-olah tak ada orang nampak saya. Aku jalan je dan like semua sampai saja dia orang angguk dan saya just isikan saya punya detail dan saya terus solat. Tapi itu adalah bukan melanggar SOP, tapi kita buat benda tu dengan berniatkan pada Allah dan akhirnya Alhamdulillah saya dapatlah. So itu keadaan sekarang. Alright, kita nak tengok Haniza pula, dia cakap Waalaikumsalam. Okey, kita ada Lina, dia cakap Sabah ni cerah nampaknya, dia cakap Sabah cerah. Okey, siapa lagi kita nak tengok Sabah cerah? Kita cakap Haniza ni dia cakap Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Dan ya, di Jitra cerah juga. Jitra ni Kedah, Kedah pun cerah nampaknya. Okey, Alhamdulillah. Dan hari ni macam mana awak punya sahur tadi? Abang Abu hari ni sahur dia penuh hari ni sebab adik saya semalam hantar lagi barang makan. Dia ada mihun, nasi goreng, biryani, banyak juadah hari ni masa bersahur tadi. Tapi kita kan memang dah apa kata orang tu, dah limit kita punya pengisian dalam perut ni, kita dah limit. Jadi dia tak boleh lah macam banyak sangat, tak boleh. Dan pada pagi tu memang susah kalau kita nak makan banyak pun. Tapi Alhamdulillah hari ni best kita punya sahur. Dan bagaimana anda punya sahur? Nak cerita ke? Apa mungkin kejadian-kejadian yang istimewa masa sahur ni, ada tak? Macam saya ni sahur kadang-kadang, tapi Alhamdulillah so far untuk tahun ni tak pernah terlepas sahur. Tak ada pun terlanjur tidur ke apa semua, tak ada. Alhamdulillah so far everything is like macam very nice, properly planned, and it's like tak pernah miss lah sahur. Sebab saya nak ambil kesempatan untuk berdoa juga. Ustaz saya ajar pada waktu sahur ni bagusnya kita berdoa astaghfirullahalazim tu banyak kali meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu satu masa yang best untuk kita berdoa, kita reflect balik. Sambil tu saya buat kerja juga. Lepas tu terus tak tidur lah, lepas sahur, lepas tu terus subuh, lepas subuh kita terus buat sedikit kerja, lepas tu duha, lepas duha terus sambung dengan kita punya live setiap hari puasa kewangan. Topik hari ini 15, tak cukup ke versus tamak. Alright, apa kata anda semua terus share? Dan saya nampak kat sini ada yang memang dia share setiap hari, dia share dalam macam-macam grup. Dan orang-orang macam ni insya-Allah akan terpilih untuk menerima sedikit habuan daripada Abang Abu nanti. Selepas kita tamat semua ni, akan ada sesuatu yang istimewa untuk anda. Sebab tim saya pilih, tim saya tengok macam mana you all share dan kongsi. Bukan hanya kongsi, kita nak tengok juga apa yang awak belajar kan. Apa yang awak belajar daripada sesi-sesi Abang Abu ni, supaya dia memberikan saya satu inspirasi, juga dia memberikan satu idea saya untuk terus bagi yang terbaik, bagi yang lebih baik, bagi yang mungkin perlu diperlukan oleh anda semua, right? Okey, kita ada Zul. Assalamualaikum. Zul Apple dia cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zul Apple hari ni kat mana pula? Tu hari kat Ipoh, ni hari kat mana? Ni hari kat mana pula? Kat Kedah ke, kat Penang ke, kat Terengganu ke, kat mana pula Abang Abu tak boleh pergi mana-mana. Gua kat Singapura jugalah, babe.
Dia memang duduk Singapura sajalah, sebab Singapura ni kecil, tu je lah tempat yang kita boleh pergi, dan kita pun nak travel sama dengan quarantine dan sebagainya, jadi kita rasa lebih baik kita duduk dekat sini dan buat banyak benda daripada duduk. Dan hari ni dengan penggunaan digital, internet, apa ni semua, jadi keperluan untuk kita nak keluar tu makin berkurang. Malahan di Singapura ni juga orang menggalakkan supaya um, kita banyakkan digitalization, supaya kita punya urusan kita lebih mudah, lebih cepat dan lebih cekap. Itu yang yang disarankan lah. Alright, so bagaimana dengan siapa lagi kat sini? Assalamualaikum, kita ada Syah Izra, Syah Izra juga ada, Arif Yuni ada kat sini. Cuba cerita lagi, kalau ada soalan ke pun boleh kita tanya sambil-sambil kita nak berbincang mengenai satu topik yang saya rasa memang satu topik yang kalau kita tak dapat kawal benda ni, dia boleh memusnahkan kehidupan kita, babe. Ini topik ni memang, kenapa tau? Sebab benda ni benda dunia ni dia memang macam tu lah. Dia tak boleh ada satu, dia tak ada auto cukup. Dia tak ada auto cukup. Dia macam dia akan berterusan, tak cukup, nak tambah. Itu dia memang dah macam default dia dah macam tu dah. Default dia macam tu, jadi kita kan kena manually stop benda tu. Manually stop benda tu. Jadi itulah yang kita nak bincangkan pada hari ini kepada anda semua. Okey, Mariami Muhammad Nong, Mariam, betul, bagus topik ni. Terima kasih bang Zul. Memang kita nak bincang-bincang. Kalau you ada nak cerita-cerita, nak bagi you punya pendapat pun boleh, kita berkongsi pengalaman kat sini. Dan kalau nak, siapa yang hari ni abang pun nak buat something yang lain, abang pun nak invite ke orang tau. Tengok, aku nak invite, boleh tak aku invite ke orang? Dia ada satu benda invite Sebenarnya ada satu benda tau, invite. Untuk saya invite ke orang, ni dia, yes, ni dia. Okey, ni dia. Aku nak invite, kalau siapa-siapa yang nak datang ni, nak bersama dengan Abang Abu pun boleh. Kita boleh macam berbual sekejap. Kalau nak lah. Alright, kalau nak saya dah copy kat sini, saya letak Abang Zul. Kalau Abang Zul nak datang sekejap ke apa, boleh juga. Alright, kita ada Mariami dekat sini, KL cuaca okey dia cakap. Alright, Shana Viloshana dia cakap morning AA. Alright. Okey, yang ni adalah kita punya live kita yang awak boleh bersama dengan Abang Abu untuk kita bincang pasal hal ni. Kalau nak macam bagi tahu your pendapat ke, idea ke, boleh je naik bersama dengan Abang Abu, dan awak akan dapat tepukan kalau naik bersama dengan Abang Abu, insya-Allah. Alright, bagi yang berminat ataupun bagi yang mungkin nak just bersama dengan Abang Abu, kita berbual-berbual sikit, boleh je naik dengan tekan link tu. Alright, nanti saya akan diberitahu yang awak ada dekat sini, dan saya akan jemput awak bersama supaya kita dapat bincangkan topik hari ini. Tak cukup versus tamak. Apa benda Allah ni dan kenapa benda tu sangat penting kenapa benda tu sangat penting pula Abang Abu ni kan. So kita nak bercerita mengenai benda tu juga sekejap lagi. Alright. Sebab hari ini punya topik memang lain sikit lah. Ada jadual training kursus sepanjang tahun tak untuk rujukan awal? InsyaAllah saya akan sediakan. Alright, untuk sediakan benda tu. Sebenarnya soft ni adalah program yang saya memang lakukan secara online ketika ini. Nanti saya akan update. Okay, saya akan update dalam Facebook saya sendiri dan juga dalam email saya dan juga dalam Telegram group, insya-Allah. Alright. Yes, yang boleh kita join ada beberapa program yang saya rasa memang sesuai untuk orang yang baru nak berkecimpung dalam bidang perniagaan dan juga dalam online serta juga kewangan. Pastinya boleh, definitely. Alright. Okay, kita ada siapa ni? Okey, kita ada Mazliana. Alright, Mazliana, salam AA dan semua. Semoga 16 Ramadan bawa rezeki yang bermanfaat serta melimpah ruah kepada kita. Amin. Alright. Kita doakan agar doa ataupun permintaan kakak tadi Allah akan kurniakan, insya-Allah. Alright, Allah akan terima dan kabulkan. Okey, siapa yang berminat untuk bersama dengan Abang Abu untuk kita nak bincang pasal topik ni, boleh awak terus tekan link yang ada dekat sini.
Alright, tu ada link tu dan awak boleh terus tekan link dan kita akan berada di depan. Kita boleh berbincang, kita boleh kata orang tu interaksi dalam topik hari ini, topik iaitu tak cukup ke atau tamak. Kadang-kadang kita nak tengok tak cukup ke atau tamak. Itulah topik yang kita akan mula bincangkan pada hari yang ke-15 program ni. Alright, okey. Sebab salah satu benda yang menyebabkan seseorang tu kehilangan apa yang mereka ada adalah disebabkan sifat tamak ni. Kalau kita tengoklah kan, kalau kita macam benda dah ada tapi disebabkan tamak ni, kita sanggup melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan apa yang kita ada. Contohnya kadang-kadang orang tu dah ada, dia adalah 20,000 ni, tapi disebabkan tamak dia nak buat jadi 40,000, 80,000, 100,000, dia masuk dalam pelaburan tak masuk akal dan akhirnya dia rugi. Itu satu contoh. Kita tak kita tak dapat mengawal. Kita tak dapat mengawal kita punya kata orang tu, kita punya nafsu kita, daripada nak lagi kan. Dia sebab tu soalan dia tak cukup ke atau tamak. Sebab satu benda yang saya sendiri belajar dalam kehidupan saya sendiri adalah bila kita mula merasa cukup, itu jam atau benda yang berlaku dalam diri kita adalah rasa tenang. Alright. Rasa tenang ni hanya datang bila kita boleh mendidik diri kita untuk merasa cukup dengan apa yang kita ada. Itu satu yang saya dapat rasa. Kalau satu masa dulu kan, saya memang kerja gila-gila sebab nak ni, tapi kita punya hidup ni tak rasa tenang, babe. Memang tak rasa tenang sebab kita ni tamak dengan banyak benda, kita kurang memberi, kita macam rasa tak perlu, kita nak tengok, kita nak just like buat diri kita ni makin kaya, makin banyak duit, tapi perjalanan tu dia sangat macam dalam satu keadaan tekanan stres yang tinggi tau. Sebab tu Abang Abu nak sangat kita mula menilai, kita mula tengok segala benda ni dengan satu rasa cukup. Sebab bila kita rasa tamak, dia sebenarnya dia membuat satu mentality scarcity, iaitu mentality tak cukup ni kan. Dia mentality yang tak ada kesyukuran. Jadi itu yang sebenarnya berlaku dalam diri Abang Abu sendiri, sehingga saya sedar banyak benda ada tapi aku tak tenang. Kenapa aku rasa tak cukup? Dan itulah masa saya mula mengubah mentality semua cukup, dan saya mula memberi pula. Kita bagi, kan? Kita mula memberi, kita mula bagi, dan di situlah aku tengok bila diri aku ni rasa macam lebih tenang. Ini sebab ketenangan ni dia tak boleh beli dengan harta benda kita, dia tak boleh beli dengan apa-apa. Sebab ketenangan tak dijual kat mana-mana, dan ketenangan tak terdapat kat luar ni. Ketenangan ada dalam jiwa kita, dalam diri kita. Jadi macam mana kita nak rasa tenang? Bila jiwa kita ni tenang, kita akan rasa tenang. Dan bila jiwa tenang, bila jiwa ni tenang, bila dia buat baik, dia buat kebaikan, dia rasa tenang. Tapi bila dia buat kesilapan, dia buat benda-benda tak betul, dia tak tenang. Itu adalah lumrah dan fitrah jiwa ni kan. Memang macam tu. Sebab tu orang yang tak tenang bukan sebab daripada luaran, tapi daripada dalaman, daripada perbuatan dia sendiri. Itu sebenarnya. Tapi kalau kita rasa cukup, kan, contohnya kita buat satu projek, dan projek tu patutnya kita dapatlah banyak ni, tapi kita tak dapat. Jadi kita kena rasa syukur, tak apa, Alhamdulillah, aku masih ada lagi makan, masih ada lagi semua benda-benda ni. Jadi saya tak perlu nak rasa macam terkesan dengan benda tu sangat sehingga saya stres dan sebagainya. Tak, kita rasa cukup. Bila itu berlaku, awak akan terperanjat dengan apa hasilnya, sebab Allah akan tambahkan lagi. Dengan orang yang rasa cukup ni, Allah akan tambahkan lagi. Orang yang rasa cukup ni, orang yang rasa tak cukup ni, Allah akan mula susahkan dia lagi. Itu benda yang saya tak gerti nak explain, tapi itulah yang berlaku pada diri awak. Sebab bila kita ada perasaan tamak, dia sebenarnya melindungi daripada ketenangan. Itu yang Abang Abu dapat, kan? Okey, dia cakap dia susah nak tengok. Tak apa, no worries. Setuju, ketenangan daripada dalam jiwa dan diri kita sendiri. Salam Abang Abu yang handsome. Ni dah jadi trademark engkau lah. Jadi tak jadi. Lantaklah apa-apa kau nak cakap. Suhaimi, janji korang faham apa yang aku cerita ni. Dan kita siapa yang boleh masuk ni, yang nak join live ni, dia boleh join dengan Abang Abu untuk berada di platform ni, kat sebelah saya.
Dia macam ni lah, kalau kau naik kan kau akan jadi macam ni. Sebelah aku ada lagi satu. Dia macam ni, 2 orang kan. Dia ada lagi satu orang. Tak ada, tak nampak satu Okey. So kalau kau nak naik lah, kalau nak naik, kita boleh tambahkan macam ni satu. Maksudnya ada 2 orang. Nampak? Ada 2 orang sedang berbicara dengan awak. Jadi kalau nak naik, kita boleh bagi you untuk bersama dengan Abang Bu dekat sini. Jadi boleh tekan link je yang Abang Bu bagi tu untuk kita bersama-sama lah kita sembang pasal topik ni. Apa maksud tak cukup dan apa maksud tamak. Sebab tamak ni satu benda yang merugikan. Merugikan. Dia tamak ni merugikan. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni tamak? Kita akan mula rasa kita ni tamak apabila kita tidak ada sifat ihsan, tidak ada sifat kesihan, tidak ada sifat nak berkongsi. Bila kita rasa kita ni macam tak ada sifat tu, ini boleh rasalah babe. Kau tak payah nak tipu sebab benda ni diri kau dan kau sendiri boleh tahu sama ada kau ni tamak ke tak. Kan? Kita boleh tahu dah. Kita tak payah nak tengok orang lain tengokkan aku ni tamak ke tak. Engkau sendiri akan boleh tahu sama ada kau ni tamak ke tak. Sebab sifat tamak ni adalah salah satu sifat yang memberikan satu stress level yang tinggi kepada ramai orang, right? Dia bermula daripada dengan melihat seseorang, lepas tu kita dapat sesuatu dan kita terus nak tambahkan lagi. Dia bermula macam tu. Dia bukan bermula dengan macam benda-benda jahat, tak, benda-benda simple saja, right? Simple saja. Jadi saya nak awak mula pastikan beberapa benda. Alright? So, mula tengok balik dengan benda yang kita dah ada ni dan kita compare dengan orang-orang yang mungkin tak ada benda-benda ni. Kan itu adalah permulaan untuk kita bersyukur. Sebab tu bila kita tengok kan macam mana kita boleh hilangkan rasa tamak ni adalah apabila kita bergaul dengan orang-orang yang lebih kata orang tu miskin lah. Lagi miskin. Lagi bagus kalau kita boleh bergaul dengan orang-orang miskin sebab kita akan mula melihat banyak kelebihan dan nikmat yang Allah dah bagi pada kita. Tapi kalau kita hanya bergaul dengan orang-orang kaya, kan dia orang cakap if you want to be rich you have to like mingle around dengan rich. Yes, in one point. Tapi in the other point, kalau you dah rich, you masih lagi bermingle dengan rich, you akan ada rasa tamak dia. You akan mula berlomba untuk harta dunia. You akan mula berlomba untuk harta dunia dan you akan mula mengabaikan benda-benda yang sebenarnya awak perlu buat dengan kekayaan tadi. Sebaliknya awak makin menjadi tamak dan awak akan mula rugi. Orang tamak ni selalu rugi sebab harta dia tak akan dapat menyelamatkan dia masa datangnya kita punya kematian. Tak ada benda. Alright, ada seorang ni nak join. Okey, kita tengok siapa ni join Okey, kita tengok Suhaimi. Suhaimi ada kat sini. Tu dia, Suhaimi dah ada. Kita tengok Suhaimi Suhaimi. Alright, Suhaimi, aku add kau. Mana dia? Aku nak add kau dekat right lah. Tu dia, Suhaimi dah sampai. Assalamualaikum Suhaimi. Waalaikumsalam. Apa khabar? Nanti aku hilangkan benda ni sekejap sebab dia kacau. Okay, kau kat mana ni? Kat rumah. Kat rumah Kat rumah bang. Kat rumah. Tak kerja Kau tak kerja Naik kerja malam. Oh, kerja malam. Alright. Okay, so apa kita punya topik hari ni? Sengaja aku nak bawa topik ni. Topik dia tak cukup ke tamak? Tak cukup ke tamak? Dia selalu apa kau punya pendapat mengenai topik ni? Topik yang kita nak bincangkan ni. Apa you punya own take on this? Macam mana you kategori atau macam mana you nampak orang tu tamak? Macam mana you nampak orang tu tamak? Actually bukan tamak lah. Diorang tak faham sebenarnya tentang kehidupan ni. Kira macam diorang tak ada goal. Okay. So tapi bila diorang dah ada goal tu, ada setengah-setengah orang ada goal. Okay. But when dia dah ada goal, let's say they dah meet the goal. Okay. Lepas tu diorang higher the goal. Diorang akan take up the goal. Okay, dia akan tinggikan lah. Dia tinggikan dia punya goal tu. Okay. Tinggikan. Dia dah sampai to goal, and then dia akan tinggikan lagi to goal. Pasal the goal maybe is terlalu senang untuk dia capai.
capai. Mungkin goal tu dia nak at the age of 55 or 55, tapi at 35 dia dah dapat tu macam punya goal. Diorang tak faham, maybe this goal yang diorang achieve ni, goal ni 5 years, this is short term goal. Tapi they make it as diorang tak ada long term goal. Maybe lah, wallahu a'lam. Alright, okay. So pada pandangan tamak ni jadi sebab mereka ni goal dia tak jauh sangat, goal dia dekat, sebab tu dia jadi tamak. Macam tu. Dia punya word bukan tamak, dia takut cukup. Itu okey, takut tak cukup. Kan? Takut tak cukup. Okey. Sebenarnya ini yang kita nak bincangkan, sebab benda ni bila kita ada tak cukup tu je, bila kita ada benda yang nama dia tak cukup, maka kita ni macam dah tak cukup, maksudnya dia scarcity. Tak cukup ni maksudnya kita tak yakin dengan rezeki. Itu sebabnya muncul takut. Takut ni disebabkan kita rasa macam tak cukup. Kita rasa seolah-olah rezeki tu macam tak cukup. Ini adalah konsep scarcity mentality. Sebab daripada situlah bermulanya sifat tamak. Alright, tamak ni bukan bila ada harta yang banyak tau. Kadang-kadang kita tak faham apa istilah tamak. Tamak ni bukan bila kita dah ada banyak kita nak lagi, tak. Kadang-kadang tamak ni adalah mungkin kita nak kongsi pun kita tak nak. Itu juga tamak. Kan, mungkin orang yang memerlukan tu kita tak kongsi pun, itu pun dah kira tamak. Sebab ia datangnya daripada sifat scarcity, iaitu tak cukup. Rezeki tu tak. Tapi sebaliknya dalam Islam kita dah diajar rezeki tu luas gila. Kan, setiap yang Allah ciptakan makhluk, walaupun dia hanya semut tu pun telah diciptakan bersama rezeki yang melebihi keperluan dia. Jadi bila kita faham konsep tu, maka dengan sendirinya kita tidak akan ada rasa tamak yang puncanya daripada sifat tak cukup. Sebenarnya dia tak cukup, ataupun kita takut kan, takut habis, takut kita tak dapat, takut tak cukup lah tu. Itu sebenarnya bermulanya sifat tamak ni. Sebab sifat tamak ni, ada orang ingat sifat tamak ni adalah dia kejar harta dia. Tak. Itu bukan tamak pada saya. Kan macam Suhaimi cakap tadi kan. Suhaimi cakap okey, goal yang ni dah capai, goal itu bukan tamak. Itu bukan tamak. Alright, itu memang naturally memang kita kena buat untuk mencapai satu tahap ke tahap yang lain dan seterusnya. Tapi sifat tamak ni bukan hanya pada orang-orang yang banyak, kaya dan sebagainya. Sifat tamak adalah orang yang dia tak nak bagi. Kan, walaupun peminta sedekah, dia nampak dia ada duit, tapi bila orang tu datang dia macam tak nak bagi. Itu tamak sebenarnya. Dia kedekut, orang cakap kedekut, tapi sebenarnya adalah sifat tamak yang ada kat sana. Itu yang saya namakan tamak. Alright, dan kita nak betulkan benda tu. Itu yang sebab kita nak bincang-bincang ni. Kan, ada lagi ke yang naik bersama dengan kita orang ni kat sini? Hari ni kita nak bagi peluang untuk naik jugalah. Mungkin 2-3 orang kita boleh bincang-bincang sikit ke? Ada lagi ke? Meriah hari ni Fadiana Fitah. Dan di samping tu, kalau ada soalan-soalan kat luar sana juga boleh kita kemukakan kat sini. InsyaAllah kita boleh berkongsi juga. So Suhaimi, apa plan kau hari ni? Kau nak buka kat mana? Buka dekat tempat kerja lah hari ni. Buka dekat tempat kerja Bawa makanan pergi sana bukalah. Okey. Hari ni aku first time aku register untuk pergi solat. Kejap lagi aku pergi dekat Masjid Darul Salam ni untuk, sebab sekarang kat Singapura kan kena macam register semua. So saya dah mula register lah. InsyaAllah. Tapi Isyak dengan Tarawih belum lagi. Cuba cari rentak sikit dekat sini macam mana. Okey, jadi itulah yang kita nak bincangkan hari ni Suhaimi. So sifat tamak dan juga apa dia? Ada apa-apa? Kita pun dah pernah nampak cerita P. Ramlee. Okey, cerita Haji Bakhil. Pernah dengar cerita dia? Cerita Haji Bakhil, okey. Okey. Tahu cerita dia? Aku tak tahu, aku mungkin kena tengok balik. Tapi tak apa. Apa yang sebenarnya apa inti dia? Sebab cerita P. Ramlee kita tahu memang penuh dengan inti. Dia kan macam ada orang datang nak minta sedekah kan.
Dia cakap budak-budak tak boleh ada banyak duit. Kasih dia sedikit sudah. Dia sakit. Tu dia jadi sakit. Tapi bila orang tua datang kan, dia cakap orang tua pula tak boleh ada duit. Kan? Something like that. Ada je muslihat dia nak kasih. Pasal dia tu bakhil dan tamak lah konsep dia. Tapi the turn around of the story dia cakap kan, bila ada perempuan tu yang dia suka Manisa tu, terus things change. So sifat tamak ni actually bila dia nampak pada seseorang pada mentality dia. Tapi actually kalau ada surrounding yang boleh change dia, memang boleh change. InsyaAllah. Betul. I think that's itu betul sekali lah kan, bila kita punya surrounding kita boleh membentuk kita kan. Apa yang kita nampak kat surrounding itulah akan jadi part of kita punya attitude, kita punya akhlak dan sebagainya, melihat surrounding kita. Sebab tu bila umur kita ni kan, macam Suhaimi kan, macam aku 20 lebih, macam Suhaimi 55. Jadi betul. Kau kena tengok surrounding kan. Surrounding kita ni macam mana. Kalau surrounding kita masih pergi karaoke, baik aku rasa kau leave that surrounding. Kau pergi cari surrounding yang pergi masjid, pergi kuliah dan sebagainya. Alright. Okay, itu sedikit yang kita bincangkan daripada Suhaimi yang dapat bersama dengan kita untuk berkongsi dia punya thoughts on tamak dan juga sifat tak cukup ke atau tamak. So dia cakap perasaan takut. Dia bukan tamak tapi orang terus nak ni sebab dia takut. Tapi apa-apa pun bila kita semak balik, perasaan takut tu berpunca daripada sifat tamak yang kita ada. Sifat tamak, jangan ingat orang kaya yang banyak duit je tamak. Tak. Orang tamak ni adalah orang yang takut nak belanjakan untuk perkara-perkara yang baik, ataupun kita takut nak memberi hak orang lain yang memang Allah dah bagi pada kita. Alright. Dan hari ni Abang Bu juga nak bagi sedikit pledge tau. Pledge ni saya nak bagi sedikit pledge kepada orang ni semua. Pledge-nya adalah kita nak bagi mana aku tulis pledge. Ni antara tulis pledge yang saya nak bawa kat sini supaya orang boleh mula tengok apa pledge yang Abang Bu letakkan kat sini. Alright. So okey, ini adalah antara pledge yang Abang Bu nak macam bincangkan dan juga bagi as part of something yang kita saya sendiri mula mengawal benda ni adalah dengan mengikut saya punya nafsu. Bila saya rasa nak lagi, saya akan stop. Bila saya cakap jangan, saya akan buat. Saya mulakan benda ni dengan dengan sedekah dekat masjid. Inilah permulaan saya untuk saya ukur saya punya nafsu. So ada sekali-sekali kan saya pergi masjid, memang saya akan bawa duit yang banyak dan saya kat situ ada pergolakan diri saya dengan saya sendiri. Saya akan ada pergolakan tau. Apa pergolakan dia? Okey, Suhaimi dah keluar. Okey, jadi ini adalah benda yang saya nak awak macam mula tengok sama ada benda ni benda yang kita kejap. Alright, Allahu Akbar, saya dah terlepas benda tu. Okey, bukan ni saya nak cari tadi, tapi tak apa. Today, hari ini punya benda. Alright, pledge ni sentiasa ukur keadaan nafsu kita. Kita tengok dengan rasa cukup ni. Maksudnya apa tau? Kita ada duit, tapi kita tengok kita ni mampu tak nak berpisah dengan duit tu untuk kebaikan, untuk membantu orang lain. Contohnya kalau kita nampak orang tu susah, kita masih berkira ke atau kita rasa kita nak bahagi apa yang kita. Ini sebenarnya mengukur nafsu kita. Kita juga tengok bila kita compare dengan orang tu pakai benda-benda ni, kita nak kerana benda tu macam adakah sebab nafsu kita ataupun keperluan kita. Kita cek benda-benda macam ni. Jadi saya nak selepas ni, sebelum awak membelanjakan awak punya harta ataupun membeli sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, awak cek sama ada awak buat benda tu kerana nafsu awak tu ataupun awak memang rasa belum cukup.
Kan awak check, ini cara kita check. Kan nak beli barang mahal ni, kita rasa benda ni macam perlu ke sekarang untuk kita beli secara hutang dan sebagainya, atau benda tu boleh kita tangguhkan. Itu sebenarnya mengukur nafsu kita. Kan kita tengok mungkin jiran kita ada beli benda yang buat kita macam rasa macam tak boleh tidur malam, dan kita pergi beli besoknya. Adakah itu kerana cukup ataupun kerana nafsu? Sebab benda-benda ni lah yang menyebabkan kita jadi tamak, dan akhirnya tamak ni bawa kita kerugian. Jadi check benda tu. Okey, saya juga akan pastikan tiada kemewahan yang melampau. Ini juga sebenarnya mengawal kita daripada menjadi orang-orang yang tamak. Alright, kita pastikan kita tidak mempunyai ataupun menjadi orang yang terlampau dalam kemewahan. Alright, dengan alasan dengan alasan macam-macam lah yang diorang akan keluarkan untuk nak menjadikan mereka tu betul. Right, kemewahan yang melampau ni adalah sebenarnya satu benda yang dilarang. Jadi jangan kita bermewah terlampau. Maksudnya kalau kita lebih baik kemewahan yang lebih tu kita bagi pada orang yang memerlukan. Alright, kemewahan yang terlampau ni lebih baik kita bagi. Cukuplah dengan apa yang kita perlu untuk kehidupan yang sederhana. Alright, cukup. Yang lebihnya kita bagi. Itu akan menjadikan anda ni takkan ada sifat tamak dan akan memberikan ketenangan. Sebab orang yang tamak ni, yang tak ni, dan juga tamak dari segi terus mencari banyak benda tu, mereka akan rasa macam tak cukup dan akhirnya tak ada ketenangan. So bila ketenangan ni tak ada dalam hidup, tak gunalah berapa banyak harta yang kita ada pun, sebab dia tak guna. Alright, jadi kita tengok kat sini. Okey, kita ada Fadiana ni, dia tanya soalan. Alright, macam mana kes kalau duit dalam dompet tinggal sedikit tapi nak juga bersedekah, selepas tu kadang-kadang terpaket perbelanjaan untuk bagi sedekah, dan yang paling sedih berhutang. Ini adalah satu sifat yang sebenarnya yang first tu tak apa, yang kalau dalam dompet tu sedikit nak juga sedekah tu, alhamdulillah, itu Allah bagi awak satu sifat ihsan. Memang Allah yang akan gantikan benda tu, jadi awak tak perlu risau. Tapi kalau kita berhutang untuk membantu orang lain, dia tidak benda yang betul, melainkan mereka tu adalah ibu kita sendiri ataupun ayah kita sendiri, tanggungan kita sendiri. Tak apa kalau kita berhutang untuk membantu orang yang memang dalam kontrol ataupun dalam apa kata orang tu, kita punya tanggungan, maka dia okey. Tapi kalau kita berhutang dengan nak membantu orang yang lain berhutang, maka itu adalah satu kesilapan, dia bukan satu benda yang betul. Jadi itu awak tak perlu buat. Okey, kita tak perlu menjadi lilin, membakar diri untuk memberi. Tak, itu bukan Islamik langsung. Kita tak perlu menzalimi diri kita untuk membahagiakan orang lain. Tak perlu. Kita tak boleh menzalimi diri kita dan kita tak boleh menzalimi orang lain. Jadi maksudnya kita tak perlu nak berhutang dan bersusah payah dengan hutang tu semata-mata untuk nak membantu orang lain hidup mewah dan sebagainya. Tak perlu. Alright. Okey, ni thank you AA, dia cakap Suhaimi. Okey, Ayu Asi dia tanya soalan ni. Ayu Asi, maksud nafsu atau keperluan tu sama dengan needs versus want? Okey, dalam konteks tamak ni dia lain sikit. Alright, dalam konteks tamak, nafsu ni adalah satu benda yang kita rasa bila kita nak buat sesuatu. Kita nak buat sesuatu, kita boleh rasa sama ada dia nafsu tamak ke tak. Bila saya cerita pasal tamak ni kan, needs and want adalah keperluan dan kehendak. Dia juga ada emosi nafsu, tapi dia dalam emosi nafsu keinginan. Alright, sifat tamak ni dia bukan hanya keinginan tapi pengeluaran. Kita nak membantu orang, kita tak ada. Alright, so inilah yang Abang Abu cuba nak bagi pada kita untuk kita memahami diri kita. Kita ni cukup ke atau tamak? Kan, kita ni cukup ke atau tamak? So tamak ni tak semestinya kita hanya bekerja untuk dapatkan tapi pemberian kita. Kalau kita ada sebanyak ni, kita tak memberi, itu pun sifat tamak. Kan? Jadi jangan rasa kita ni bila kaya je, ni sifat tamak ni untuk orang-orang yang ada duit banyak. Tak, orang miskin ni tak tamak. Tak. Tak, itu bukan maksud tamak yang sebenar. Maksud tamak yang sebenar adalah walaupun orang tu tak adalah berharta banyak, tapi dia punya nafsu tak nak memberi, dia punya nafsu takut dia akan kehilangan kerana bersedekah dan sebagainya. Itu adalah tamak yang kita nak bincangkan pada hari ini. Alright? Kita bincangkan tamak benda tu sebab benda ni datangnya daripada diri kita sendiri. Jadi kita boleh check. Alright? Okey, kita ada Suhaimi ni. Okey, dia tanya,
Aku ada nampak memang dia claim dia banyak duit, banyak share, banyak investment, rumah habis bayar, tak ada family. Tapi masalah dia kerja bertungkul lumus. Dah 60 tahun pun still kerja siang malam dan kacau orang kerja sampai kena buang kerja pada kau. Apa golongan orang ni, tamak ke? Ini orang bukan tamak, ini dia tak tahu apa dia nak dalam hidup dia. Ini orang ni dia tak tahu apa dia nak hidup dalam hidup dia. Dia tak ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin dia lupa ataupun dia syahadah. Kalau dia orang Islam, dia syahadah dan dia tak faham apa yang dia ucapkan tu. Sebab tu dia hidup dalam benda macam tu kan. Mungkin apa yang dia cakap kita tak nampak sama ada itu dia claim. So bila claim ni, kita tak boleh nak ambil tu sebagai satu benda untuk kita nak buat satu keputusan ataupun satu view terhadap orang tu tau. So benda tu saya pada Abang Abu, dia macam dia claim, tapi apa yang sebenarnya dia claim kita tak tahu. Kan mungkin dia apa yang dia claim tu terbalik. Dia masih perlukan, dia mungkin ada banyak hutang ke apa, kita tak tahu. Jadi tak perlulah kita nak macam ni. Pada saya, orang-orang macam ni dia tak ada haluan, dia tak ada tujuan. Dia tak tahu apa tujuan sebenar dia dalam kehidupan dia. Jadi ini antara benda yang saya nak juga bagi tahu. Dan pledge yang ketiga, saya akan waspada dengan benda-benda yang menarik diri saya menjadi tamak. Kan? So ini adalah pledge kita. Maksudnya saya akan berwaspada dengan benda-benda yang menarik diri saya menjadi tamak. Contohnya, bila kita bergaul dengan orang-orang kaya yang bercerita banyak benda, kita akan tertarik untuk kita nak juga dapatkan benda tu, dan sifat tamak tu akan mula melindungi kita. Bukan melindungi, maksudnya mengaburi kita. Sifat tamak tu mengaburi kita. Kita nampak dia cerita, saya dulu buat macam ni, lepas tu terus jadi macam ni, saya dah kaya, saya dah beli ni. Jadi kita akan teruja. Itu sifat tamak. Tanpa kita buat kajian yang betul, kita tidak mengambil langkah-langkah untuk memahami diri kita. Ini biasanya berlaku dalam bab-bab kewangan. Sebab tu apa yang kita ceritakan ni semua ni bab kewangan. Sebab ramai orang, kenapa mereka dalam satu keadaan yang tak stable until very long, adalah disebabkan mereka ni tamak sangat. Alright? Dan mereka akan tertarik dengan benda-benda yang menjanjikan pelbagai apa kata orang tu, results. Dia cakap kita akan jadi macam ni, macam tu, macam ni. Sebab itulah ramai yang tertipu dengan pelbagai skim-skim. Alright? Pelbagai skim. Nampak aja macam ni kita dapat banyak ni, dia akan tergoda. Dia akan akan mula menjadi tamak dan sanggup meminjam, sanggup menjualkan harta benda untuk mereka laburkan dalam benda-benda macam ni, disebabkan sifat tamak tadi. Malahan ada yang akan rasa macam terlepas peluang ni, habislah. Contohnya berlaku dalam seminar, dalam pelaburan, di mana orang akan cakap awak tak dapat benda ni, hilanglah peluang. Macamlah dia pula yang jadi Tuhan, dia pula yang jadi Allah. Kan dia pula yang cakap kalau tak ambil ni habislah peluang awak. Hello, come on babe. So kadang-kadang kita jangan tergoda dengan perkataan-perkataan yang kadang-kadang benda tu menarik, dan kita akan menjadi tamak, dan kita akan lupa, dan akhirnya kita akan merana. Sebab orang tamak selalunya rugi. Alright? Okay? Dan itu adalah yang ketiga, saya nak you buat pledge benda ni. Dan keempat, saya berjanji untuk kita mula letakkan benda di dalam diri kita supaya kita takkan menjadi orang-orang yang tamak. Bila awak ada niat untuk berwakaf, berinfak, berzakat dan bersedekah, insya-Allah perbuatan ini akan melindungi kita daripada menjadi orang-orang yang tamak. Sebab dengan kita melakukan wakaf, niat saja kita niat wakaf, kita mula ke arah benda tu, kita mula berinfak, kan, kita mula berzakat dan kita mula bersedekah. So amalan-amalan ni sebenarnya mempunyai barakah yang akan melindungi kita daripada perbuatan ataupun daripada sifat tamak. Tak percaya, kita mulakan dengan sedekah, right? Mulakan dengan sedekah setiap hari, dan lepas sedekah tu berdoa pada Allah SWT supaya dihilangkan sifat tamak ni, dihilangkan sifat tamak ni. Dan inilah yang akan sebenarnya juga something yang interesting. Okay, alright. Jadi sentiasa ukur keadaan nafsu dengan rasa cukup tadi. Okay, ni ada soalan juga. Habib Ali Zainal Abidin ada pesan, ada orang kaya harta, kaya hati. Ada orang kaya harta, miskin hati. Tapi yang paling teruk adalah orang yang sudah miskin harta tapi hati pun miskin. Betul? Kan? Sebab kaya hati ni dia something yang rezeki Allah bagilah, kan? Orang yang kaya hati ni adalah orang yang tekan love, orang yang tekan share, orang yang tekan ni orang yang kaya hati.
Orang yang tekan benda-benda macam emoji-emoji macam marah ni, dia kesian, miskin hati dia. Kesian ni. Kita doakan mudah-mudahan Allah akan kayakan hati orang-orang yang memang tekan benda-benda yang buat macam marah, benci, iri hati, dengki ni semua kan. Orang-orang macam ni lah yang akan sebenarnya tekan benda-benda macam ni. Jadi mereka ni kesian, miskin hati diorang ni. Jadi kita doakan supaya Allah akan jadikan hati mereka ni hati-hati yang lebih kaya, macam Habib cakap tadi lah. Alright. So alhamdulillah kita dapat satu topik yang sebenarnya kalau kita fikirkan balik, alright, topik ni walaupun nampak macam bukan untuk semua orang, tapi sebenarnya semua orang ni akan ada sifat tamak yang memang pun telah ada dalam diri kita. Macam mana kita nak pastikan untuk kita tidak terjebak dengan sifat tamak ni. Sebab bila kita tamak, kita akan mula melupakan banyak benda yang sebenarnya membawa kebaikan akhirat. Alright, orang-orang tamak ni dia rugi dalam banyak benda. Sebab tu kita tak nak kita dijauhkan daripada sifat tamak, alright, dengan mengamalkan benda-benda yang Abang Abu dah cakap tadi, dan berjanjilah pada diri kita, at least setiap hari aku akan bersedekah, walaupun RM1 aku akan bersedekah, dan mudah-mudahan dengan RM1 ni, ya Allah, Engkau rezekikan aku untuk tambah lagi sedekah aku setiap hari, kan? Tambah, Engkau bagi aku rezeki supaya aku dapat tambah lagi. Dan janji pada diri kita, kita akan mengeluarkan infak bulanan. Setiap bulanan kita, macam Abang Abu dah cakap dalam program kita ni, saya suruh awak cari satu keluarga, satu badan atau satu anak angkat dalam sekolah tahfiz, dan mula berinfak setiap bulan. Ataupun mungkin ambil masjid dan bayarkan bil air, bil telefon, bil elektrik dan sebagainya. Alright, jadikan itu sebagai satu infak kita. Dan juga berjanji mudah-mudahan Allah bagi rezeki supaya kita dapat berzakat dengan harta yang kita miliki, harta yang kita nak wakafkan tu, kan. Sebelum kita nak wakafkan tu, kita dah mula berzakat dengan emas kita, dengan duit kita, dengan harta benda kita, dengan perniagaan kita. Kita niatkan benda ni. Jadi kita akan menjadi orang yang buat benda tu untuk nak berzakat. Kan, contohnya, kenapa aku nak beli harta 2, 3, 4, 5, 10 harta benda ni? Kenapa aku nak beli ni? Sebab aku nak berzakat. Kan, aku rasa, ya Allah, aku dapat berzakat, dan akhirnya kalau aku mati nanti aku boleh wakafkan juga. Kan, itu sebab aku nak benda-benda ni. Kan, so jadikan benda-benda macam tu sebagai satu motivasi diri kita. Alright, dalam kita mencapai topik hari ni, iaitu tamak. Tamak tak cukup ke tamak? Kejap kita tengok mana aku tulis topik tu, kan. Dia dah pergi ke bawah ni, sebab selalunya ada kat atas. Alright, sambil tu ada tak soalan-soalan yang korang nak tanya, so supaya Abang Abu dapat okey, ni topik dia hari ni. Topik hari ni adalah okey, tak cukup ke tamak? Tak cukup ke atau tamak? Okay, dan saya juga dah bagi pledge untuk anda, alright, untuk pastikan awak tanya soalan ni setiap hari. Alright, dan sekarang kita nak tanya soalan. Ada ke soalan-soalan yang awak nak tanya kepada Abang Abu? InsyaAllah dipersilakan untuk tanya soalan sekarang. Kita ada masa lagi dalam 10 minit kita boleh juga answer questions yang you ada. Dan saya juga nak bagi tepukan kepada yang datang hari ini. Kita terimalah tepukan bulan puasa ni. Kita nak bagi dia bicycle horn lagi. Alright, kita nak bagi dia DJ horn. Ni semua adalah sebagai semangat kepada awak semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada si Suhaimi tadi yang sudi bersama dengan Abang Abu naik ke atas pentas tadi. Dia naik pentas, babe. Alright, dan kalau anda nak juga naik pentas, tak perlu buat apa-apa, just tekan link ni saja. Untuk naik pentas, untuk nak bercakap-cakap ke, nak bagi pendapat ke, apa tu semua boleh. Alright, tu link dia, tekan link, nanti awak akan dapat. Boleh, kadang-kadang kita kena explore banyak benda, babe. Kan, explore saja, tengok macam mana, benda ni, macam Suhaimi tadi, sebenarnya dia bukan apa, dia nak explore. Aku tahu pasal Suhaimi ni, dia suka explore benda-benda ni untuk dia nak macam pastikan dia macam tahulah apa benda-benda ni, kan. Alright, so itu yang sebenarnya Suhaimi buat. Jadi kalau anda juga nak just test yourself, okay, aku pun nak tengok lah macam mana kan aku dekat depan ni, kan, boleh je naik atas, tak ada masalah. Ataupun kalau ada soalan boleh tanya. Nampaknya hari ni tak ada sebanyak soalan daripada adik-beradik kita kat sini. Mungkin
Tak ada soalan tak ada soalan Alright. Okay, kalau ada soalan boleh je tanya. Kalau tak, hari ni nampaknya saya belum check lagi pasaran saya. Hari ni patut masuk pukul 9 tapi belum masuk lagi. InsyaAllah lepas ni saya akan mula fokus dekat today punya segmen. Dan insyaAllah esok satu lagi topik. Kalau hari ni tamak, esok kita ada satu topik yang mungkin bertentangan dengan tamak ni. Macam mana dia membantu dalam kewangan kita. Alright. Sebab sifat tamak ni kalau kita betul-betul kontrol, kita jaga dia akan bawa banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tak dapat kawal sifat tamak ni, maka dia akan bawa kerugian dalam kewangan. Sebab ramai orang yang hari ni merana disebabkan tamak tadi. Disebabkan sifat tamak. Tamak dari tak nak memberi dan tamak nak banyak lagi. Tak nak memberi dan banyak lagi. Dia memang susah. Alright, sebab dunia ni dicipta untuk memberi. Jadi bila kita memberi, dia bertambah. Bila kita tak beri, dia makin mengucup dan hilang. Dan akhirnya dia akan bawa kemusnahan. Alright, itu yang sebenarnya berlaku dalam hidup kita. Soalan. Okey, soalan yang dikemukakan oleh soalan, alangkah bestnya kalau ada passive income selepas retirement. Alright, okey. Alangkah bestnya kalau ada passive income selepas retirement. Dan semalam aku ada plan dengan member after kita pulang kelab, passive income ni boleh menjana akhirat bila tak ada kelab. Yalah, betul. Itulah sebenarnya bisnes ni pun kita boleh wakafkan. Kita boleh wakafkan bisnes kita supaya bisnes ni akan terus memberikan kebaikan sampai kita tak ada. Kan, sampai bukan tak ada, sampai like dunia kiamat. Sampai kiamat benda tu akan jadi. Kan? Sampai kiamat ni, bila benda yang kita wakafkan tu akan terus memberikan kita pahala. Sebab tu bisnes yang kita boleh cipta yang memberi passive income dan akhirnya kita wakafkan. Kan, untuk badan-badan, untuk agama. Kan, untuk agama dan ummah. Boleh membantu ummah. Jadi ini adalah kita punya visi tau, kita punya mission. Kita punya mission dalam hidup ini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksudnya? Maksudnya, ya Allah, aku hidup ni untuk beribadah kepada Engkau, dan apa itu ibadah adalah segala kebaikan yang aku lakukan kerana Allah. Alright, dan juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan semuanya aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan maksudnya juga adalah kita nak ikut Nabi. Kita nak ikut apa yang Nabi kata. Dan Nabi kata, umatku yang terbaik adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya, kita hidup ni untuk dua benda ni lah. Untuk kita beramal baik, kita buat kebaikan, beribadah dengan nama Allah. Dan kedua adalah untuk memberikan manfaat pada orang lain. Yes, Sayyidina Osman Ibn Affan, betul. Kan? Mengalir. Kalau pergi dekat Madinah, kita pergi dekat Mekah, kita tengok peninggalan ataupun wakaf yang telah yang telah diwakafkan. Bangunan tanah mereka diwakafkan untuk buat bangunan hotel yang terus memberi banyak manfaat, dan dia terus meningkat dari segi value dia. Kan, value dia meningkat dan dia punya kebaikan dia terus bertambah. Itu bagusnya bila kita boleh wakafkan sesuatu untuk agama ni. Jadi memang luar biasalah. Kita mudah-mudahan Allah izinkan kita, Allah berezekikan kita untuk kita dapat buat benda-benda ni semualah. Dan jadikan hati-hati kita ni hati-hati yang kaya. Hati-hati yang kaya ni sebenarnya dia melihat semua ni baik. Semuanya dia nampak baik. Itu adalah hati yang kaya. Walaupun duit dia tak ada, hati dia kaya. Itu lebih baik daripada harta yang banyak dan dia miskin, atau miskin hati dia. Itu yang Habib cakap tu, saya sangat setuju dan saya sangat teruja. Okay, so Biloshana, thank you very much for being here today. I hope you learn something from today's sharing. Okay, boleh tak korang komen apa satu benda yang korang belajar hari ni yang rasa macam best sangat, macam something yang beri kesedaran ke, ataupun I don't know, something, just share je lah. Aku macam nak dengar juga korang ni. Alright, kita bagi tepukanlah Faizan ni, dia cakap handsome. Betul lama dah sahabat tak ada. Okey, aku bagi tepukan sebab kau cakap handsome. Alright, boleh tak share apa yang korang belajar, dan pastikan korang please share benda ni di laman sosial anda dengan hashtag benda ni lah. Okey, hashtag benda ni, pastikan awak hashtagkan dia. Alright, puasa kewangan.
Alright, ni hashtag dia. Kongsikan benda ni. Hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu, hashtag you must meet Abang Abu, dan kongsikan apa yang all learn so far, alright? Okay, jangan tamak, kena pandai kawal nafsu duit. Bagus, jangan tamak, kena pandai kawal nafsu duit. Walaupun tidak kaya dalam harta, tapi kaya dalam hati yang memberi. Sangat-sangat powerful benda ni. Sebab bila kita memberi ni, kita akan mula rasalah sesuatu. Besok kita akan cerita topik tu. Tapi hari ni lebih kepada sifat tamak, pastikan yang tak ada. Dan share, alhamdulillah. Okey, Kak Ashura seperti biasa. Lain, ada tak macam nak share lagi ke? Alhamdulillah, thank you very much for you, all of you. Dan kita akan berjumpa pada esok dalam segmen yang sama, puasa kewangan, topik ke hari ke-16. Alright, besok akan ada satu lagi topik yang mungkin best juga untuk kita bincangkan bersama adik-beradik semua. Thank you adik-beradik. Abang Abu nak mendoakan semua yang hadir pada hari ini, Allah akan permudahkan segala urusan, menjadikan kita orang-orang yang terus diberikan hati yang kaya, hati yang gembira melihat perkara-perkara baik, hati yang gembira melihat orang-orang melakukan kebaikan, hati yang terus mendoakan kebaikan pada semua orang, tak kira orang tu melakukan kesilapan atau tidak. Kita terus mendoakan yang kebaikan. Mudah-mudahan mereka sentiasa diberi hidayah dan taufik Allah SWT dalam mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan dugaan dan cabaran. Alright? Dan saya juga nak mengambil kesempatan ni untuk berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan memberikan segala kemudahan kepada anda semua yang sedang melalui puasa. Mudah-mudahan diberikan kehidupan yang cemerlang, diberikan afiah, diberikan rahmatnya, diberikan barakahnya, diberikan taufik, hidayah, kekukuhan iman, kekukuhan iman dan ketinggian dalam takwa. Mudah-mudahan menjadi orang-orang Islam yang sangat berjaya di dunia dan di akhirat, dan terus dapat memberi kebaikan dan terus dapat beramal soleh, dan mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh di akhirat nanti. Jadi itu sajalah daripada Abang Abu. Saya doakan mudah-mudahan kita juga di bulan Ramadan ni Allah akan temukan kita dan Allah akan bagi kita untuk rezeki mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita ni di waktu duha ni, waktu yang penuh dengan keberkahan rezeki Allah SWT, di waktu yang kita kena ada spirit duha dalam mencari rezeki kita. Mudah-mudahan Allah akan permudahkan segalanya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Kita jumpa lagi esok.